Hari ini genap 3 hari berturut-turut, Malaysia merekodkan kes melebihi 6,000 kes positif selepas 6,493 kes jangkitan disahkan dalam tempoh 24 jam lalu. Banyak pihak yang melihat pelaksanaan PKP secara penuh atau lockdown seperti PKP 1.0 adalah sebagai keputusan terbaik bagi kerajaan yang perlu dilakukan ketika ini. Dan ketika ini kita bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam Profesor Madya Dr. Faruzli yang merupakan antara segelintir dari golongan petugas kesihatan yang mengatakan pelaksanaan PKP itu dilihat sebagai pilihan terakhir. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, kenapa Doktor ada pendapat sedemikian? Tidakkah itu dianggap sebagai langkah yang paling berkesan untuk meratakan jangkitan kes COVID-19 ini, Doktor? Okey, saya mengatakan bahawa lockdown itu adalah satu langkah yang terakhir yang harus diambil kerana ia bukanlah penyelesaian yang mutlak. Bermakna ia tidak akan melandaikan kes kita secara menyeluruh. Cuma mungkin pada minggu pertama ataupun minggu kedua kita akan nampak penurunan kes. Tapi adakah ia benar-benar menunjukkan bahawa kes di negara kita telah turun? Ataupun ia hanya menunjukkan bahawa kita hanya suruh orang duduk di rumah dan kita tidak melakukan saringan secara bersasar, di mana kalau kita tidak menjalankan saringan, di situ kita tidak akan jumpa siapa yang positif. Kedua, saya rasa kenapa kita kata lockdown ni sepatutnya menjadi satu pilihan terakhir. Kerana lockdown ini kemungkinan kepada mereka yang bergaji daripada pegawai kerajaan, di mana gaji itu adalah tetap dan dibayar setiap bulan. Itu mungkin mereka akan menyukainya. Tetapi bayangkan kalau orang lain yang dari kais pagi makan pagi dan kais petang makan petang, apabila kita buat full total lockdown, bagaimanakah efek kepada kehidupan mereka ini dan apakah efek daripada segi mental, daripada segi mereka punya fizikal menduduk di rumah sahaja. Kita harus pertimbangkan juga perkara-perkara begitu. Jadi Doktor, apa sebenarnya alternatif lain jika PKP itu tidak perlu dilaksanakan buat ketika ini kerana kita tahu kes itu semakin hari semakin meninggi dan fasiliti kesihatan juga dilihat semakin lumpuh ketika ini. Jadi apa cadangan Doktor sekarang? Saya punya cadangan, kita bukan saya katakan lockdown ataupun full PKP itu adalah salah. Tapi apabila kita ingin melaksanakan full PKP ataupun total lockdown, kita harus memberikan perincian dan perancangan yang holistik. Bermakna sebelum kita membuat pengumuman bahawa kita nak full lockdown, kita harus memberitahu kepada rakyat, kita akan lockdown dalam masa 1 minggu untuk tempoh 4 minggu. Di dalam tempoh 4 minggu itu, beginilah situasi daripada segi pendidikan. Bagi peniaga kecil, ini adalah situasinya. Dan daripada segi ekonomi, inilah yang akan diberikan. Adakah kita akan memberikan moratorium ataupun tidak? Semua ini kita harus memberikan perincian yang penuh dan ia harus dibincangkan dengan rakyat ataupun diberitahu terlebih awal. Dan terutamanya apabila kita ingin melaksanakan full lockdown ataupun total PKP, kita harus memberitahu apakah kerajaan akan melakukan pada setiap hari PKP itu dilaksanakan. Apakah yang dibuat oleh kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan untuk memastikan mereka menjalankan tugas untuk menurunkan kes-kes tersebut semasa waktu tempoh PKP itu dilaksanakan. Seperti yang Doktor sebutkan tadi ialah perincian yang lebih jelas kepada orang ramai. Dan jika kita andaikan sendiri ya Doktor, PKP akan diperketat seperti 1.0 pada tahun lalu. Bagaimana boleh kita tambah baik kali ini? Apa sebenarnya kesilapan yang boleh kita pelajari daripada PKP 1.0 pada tahun lalu, Doktor? Kesilapannya saya rasa, ataupun bukan kita panggil kesilapan, tapi cara kita nak improve ataupun menambah baikkan, ialah apabila kita nak buat sesuatu pengumuman, kita harus berfikir, apabila kita buat pengumuman ini, apakah SOP dan apakah perancangan yang akan diberitahu bersama dengan pengumuman ini. Jadi kita tak boleh lagi lah kita nak bagi tahu orang, boleh masuk kereta 2 orang. Lepas tu orang komplain, sebab dia naik Grab, so 3 orang. Lepas tu orang komplain, kita kan daripada keluarga yang sama. Jadi mengikut kapasiti kenderaan. Setiap hari SOP berubah. Bila SOP ini berubah, setiap hari untuk semua benda, rakyat jadi risau kerana mereka akan duduk dan berfikir, betul ke kerajaan ni duduk dan memikirkan apakah pelaksanaan yang harus dilaksanakan? Kerana setiap hari SOP berubah-ubah. Ia tidak sepatutnya begitu. Sepatutnya mereka duduk dengan pakar-pakar, dengan semua agensi-agensi yang dan pihak berkuasa untuk memikirkan secara holistik dan memberikan ke semua perancangan dan perincian ini kepada rakyat sebelum mereka melaksanakan PKP tersebut.
Doktor, kalau kita lihat sekarang ni PKP 3.0 ini, kerajaan melarang untuk kita keluar ataupun makan di tempat ataupun kita hanya perlu take away sahaja. Dan ini apa yang dilaksanakan juga di Singapura yang melihat kepada lockdown mereka sudah memula pada Ahad lalu yang mana pelaksanaan yang sama dilakukan di Singapura dan ada satu lagi yang dilaksanakan di Singapura yang mana kita hanya boleh mengenakan perhimpunan ataupun boleh berjumpa sekadar 2 orang sahaja dalam satu hari. Adakah itu saranan yang boleh kita pakai di Malaysia juga, Doktor? Betul, tapi saya punya, saya boleh kata saya suggestion ataupun saya punya, apa kita kata, apakah yang saya boleh menambahbaikkan daripada itu. Jumpalah orang 2 sehari jika perlu sahaja. Kalau boleh kita tidak jumpa mereka 2 orang pun, kita tak perlulah jumpa. Bukannya apa, kita bukan nak katakan bahawa kita patut kunci diri kita, tetapi kita patut jaga kita punya engagement dengan orang. Berapa ramai orang kita jumpa dan di mana kita jumpa. Jadi sebagai rakyat, apa yang kita harus laksanakan untuk diri kita sendiri. Sebab saya rasa dah sampai tahap yang kita tak perlulah harap kat kerajaan untuk memberitahu kita apa bagus untuk kita. Kita buatlah apa yang bagus untuk kita. Iaitu bila kita nampak sesuatu tempat itu penuh ataupun ramai orang, kita janganlah masuk. Kalau kita rasa ada keluarga yang nak datang dan jumpa kita di rumah, kita cakap dan kita tolak. Kita kata tak boleh sekarang, itu adalah berbahaya. Dan kita limitkan exposure kita dengan orang-orang yang lain. Doktor, kes harian baru hari ini adalah melebihi 6,000 jangkitan dan ia adalah mungkin berdasarkan daripada data jangkitan kira-kira 2 minggu lepas iaitu mungkin pengesanan yang dilakukan sewaktu bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi apakah jangkaan doktor status jangkitan mungkin dalam tempoh masa 2 minggu lagi yang mungkin kita lihat berlaku sewaktu perayaan sebelum ini dan ditambah pula dengan saringan percuma yang dilaksanakan di beberapa kawasan. Jangkaan doktor. Jadi jangkaan saya ialah kita kena expect nombor yang diberikan ataupun yang akan diumumkan akan naik dari hari ke hari. Tapi itu bukanlah satu kerisauan. Kita semua harus memahami, jika nombor kes positif di negara kita mencecah 10,000 ataupun 20,000, itu bukanlah menunjukkan indikator bahawa negara kita di dalam keadaan yang bahaya. Apa yang merisaukan ialah apabila kes-kes di ICU ataupun kes-kes severe COVID ataupun COVID yang teruk yang menaik ataupun kes kematian harian yang naik. Jadi di situ kita harus memahami orang-orang yang dalam risiko tinggi untuk mendapat severe COVID. Seperti mereka yang umur 60 ke atas, seperti mereka yang ada kencing manis, darah tinggi. Kalau anda ada penyakit-penyakit tersebut ataupun dalam umur kategori tersebut, kita harus menjaga diri kita lebih. Dan jika kalau ibu bapa kita ada mengidap penyakit tersebut ataupun umur berikut, kita harus menjaga mereka dengan tidak jumpa dengan mereka. Jadi di situlah kita kena memahami bahawa biarlah kes ini jadi tinggi tapi jangan sampai mati. So eloklah kita pastikan kita jumpa mereka di peringkat awal supaya kita boleh lakukan home quarantine ataupun isolation sendiri di rumah dan kita memastikan bahawa mereka tidak lagi dibawa ke hospital, mati ataupun sudah meninggal dunia. Baik, itu adalah jangkaan yang boleh kita jangka sebagai rakyat Malaysia. Baik, itu dia tadi Dr. Fah Rusli iaitu pakar perubatan kesihatan awam atas penjelasan lanjut beliau mengenai peningkatan kes COVID-19 yang dilihat ketika ini.